sikit. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sudah sejahtera. dah masuk. Yang dihormati panel jemputan Ustaz Muawiz Al-Ansori Zulkifli, Ketua Pusat Pengajian Pengurusan Hartanah Surveyor Teknologis Muhammad Nazim Alias, barisan pensyarah serta warga FSPU yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Tazkirah Ramadan Anjuran Estate Management Society UiTM Shah Alam. Saya Nurul Akila binti Aludin selaku pengacara majlis pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul pada Majlis Tazkirah Ramadan pada pagi ini. Maklumat yang disampaikan oleh program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi penceramah dan bukan pendirian rasmi fakulti. Pihak fakulti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang akan disampaikan. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dengan penuh ketakwaan untuk mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Fahmi bin Muhammad Farid. Dengan itu, dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersebenar dengan majlis pada hari ini, iaitu Majlis Tazkirah Ramadan 2022. Kami memohon Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis ini. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, lapangkan dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Oleh itu, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan ubah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberikan sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Rabbana zalanna anfusana wa taghfirlana warhamna lanakum minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Fahmi
atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Ketua Pusat Pengajian Surveyor Teknologis Dr. Muhammad Nazim Alias bagi menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis yang berbahagia, tetamu jemputan kita pada pagi Jumaat yang mulia ini, iaitu Ustaz Muawiz Al-Ansari Zulkifli selaku Imam Masjid Raja Sulaiman Kelang, dan juga Imam Rawatib Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Seterusnya saya mengalu-alukan kedatangan para pensyarah, Pusat Pengajian Pusat Hartanah, para pelajar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya maka kita pada pagi ini dapat berkumpul bersama-sama pada pagi Jumaat yang barakah lagi mulia ini dalam program emas, iaitu Tazkirah Ramadan yang bertajuk Menantimu Ramadan. Saya ingat kita berada dalam Ramadan, semua sedar kot. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Barisan Eskort Emas yang dipimpin oleh Saudari Akilah dan rakan-rakan. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada dan perhargaan kepada penasihat emas, Dr. Ahmad Syazrin dan juga Puan Suhana, yang saya ingat bertugas lumus untuk mengajukan program kita pada hari ini. Okey, saya tak nak ambil masa yang panjang. Okey, menjadi harapan saya agar program ini dapat memberi manfaat kepada kita. Tambah-tambah lagi kita berada di akhir Ramadan, 10 malam yang terakhir. Semoga dengan majlis ilmu ni kita mendapat manfaat dan memberi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Okey. So saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Surveyor Teknologis Dr. Muhammad Nazim Alias atas ucapan itu tadi. Diharapkan supaya majlis ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk pengetahuan semua, program kita pada pagi ini juga bersiaran secara langsung di Instagram rasmi Estate Management Society Shah Alam. Majlis ini bertujuan untuk mendidik jiwa dan meningkatkan amal melalui sesi perkongsian ilmu bersama panel jemputan pada hari ini yang lebih arif dalam bidang keagamaan. Ini dapat membantu para pelajar, para pensyarah serta semua kaki tangan UiTM dengan penambahan ilmu dan penambahbaikan iman dan pembelajaran sepanjang hayat. Tazkirah pada hari ini akan disampaikan sebentar lagi oleh penceramah jemputan kita, iaitu Ustaz Muawiz Al-Ansari Zulkifli, seorang pendakwah yang tidak asing lagi bagi kita. Sedikit latar belakang mengenai Al-Fadil Ustaz. Ustaz Muawiz adalah imam di Masjid Diraja Sultan Sulaiman, Kelang, dan menjadi imam rawatib di Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin atau dikenali sebagai Masjid Besi Putrajaya. Beliau juga menjadi imam diraja tahunan untuk Sultan Selangor di bulan Ramadan sejak tahun 2016. Sudah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata dan telah mendapat pendidikan di Mahad Tahfiz Al-Quran Hira Jeram, Kuala Selangor, dan tamat menghafal 30 juzuk Al-Quran selama 1 tahun 1 bulan.
juga pemegang sijil tinggi agama di Sekolah Al-Hidayah Ipoh, Perak dan mendapat pangkat Jahid Jiddan pada tahun 2006. Ustaz Muawiz juga merupakan graduan sarjana muda dalam bidang fiqh dan usul fiqh di Madinah International University, MITU, sejak tahun 2014 sehingga 2021. Berkesempatan melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar, Mesir sebagai pelajar tahun akhir pada tahun 2007 sehingga 2003 sebelum menamatkan pengajian di MITU kerana berlaku revolusi di Mesir pada ketika itu. Beliau turut mendapat ijazah talaki riwayat Hafs al-Hashim 30 juzuk Al-Quran. Selain berkhidmat sebagai imam dan pegawai agama yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, beliau juga aktif dalam mengendalikan dan mengacarakan program keagamaan di peringkat negeri Selangor. Beliau turut aktif dalam kerja-kerja amal dan kebajikan seperti menjadi salah seorang ahli jawatan kuasa bantuan banjir di Malaysia dan menjadi sukarelawan untuk membantu urusan jenazah COVID-19 di daerah Klang. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya akan menyerahkan majlis ini kepada Surveyor Teknologis Dr. Muhammad Azwan Sulaiman, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Pengurusan Hartanah UiTM Shah Alam, selaku moderator pada hari ini untuk meneruskan ke sesi seterusnya. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang kita raikan hari ini, Ustaz Muawiz Ansari Zulkifli Al-Hafiz. Orang tahfiz ni kita rasa aura dia tu kuat. Bila merasa di sebelah dia tu rasa macam nak buat juga hafazan, insya-Allah Ustaz. Okey, pertama sekali saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Pusat Pengajian Pengurusan Tanah, Surveyor Muhammad Nazir Alias atas kehadiran pada hari ini, serta para pensyarah yang hadir, para pelajar serta hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sedar tidak sedar kita hari ini sudah masuk ke 20 Ramadan. Maknanya orang kata fasa terakhir, 10 terakhir. Dan orang kata fasa 10 terakhir ni orang panggil fasa yang kritikal lah dalam bulan Ramadan ni. Kita panggil nak mengejar keberkatan ataupun orang panggil hanya pada bulan Ramadan saja yang ada, iaitu malam Al-Qadar ataupun malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. So kita seringkali berbicara soal ingin mencari apa sebenarnya ruh Ramadan itu sendiri. Kalau kita tengok dari segi falsafah Ramadan itu sendiri, sebenarnya kita nak bersama-sama dengan golongan miskin, dengan merasai kesusahan dan kelaparan orang miskin. Tetapi kalau kita lihat sekarang falsafah itu sebenarnya seolah-olah tidak wujud. Kalau kita tengok gaya makan, sanggup beratur 2 jam setengah untuk beli Chef Amar punya nasi biryani. Jadi saya melihat dekat situ ada kelompongan sebenarnya ruh Ramadan yang berlaku. Saya tak naklah kupas panjang sangat, takut saya pula jadi penceramah hari ini. Jadi saya ingin bersesuaian lah dengan, saya terus pada soalan pertama pada hari inilah, bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu menghayati Ramadan. Apa sebenarnya pada pandangan Ustaz yang sepatutnya kita cari dalam bulan Ramadan ini secara umum terlebih dahulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Mustafa ma ba'd. Saya mulakan dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para surveyors, para doktor, para pensyarah kanan, para pelajar yang dikasihi, dan juga para panitia yang menggerakkan program, dan buat sahabat saya, insya-Allah sebaya seusia, okey, insya-Allah. Baik, menerima pertama sekali lah menerima jemputan untuk menghadiri bersama dengan para peserta pada hari ini.
adalah satu yang mengujakan, kerana saya pun setelah lama kita ber-PKP belum lagi berkesempatan untuk buat talk macam ni lah. So ni first talk yang saya hadiri selepas kita dah lama berpuasa PKP tu lah daripada berjumpa orang. Okey, yang kedua, izinkan saya nak berkongsi rasa bahagia dan rasa gembira sebab di antara tokoh agamawan ataupun tokoh Islam yang saya pernah baca suatu ketika dahulu adalah seorang tokoh namanya Sinanuddin. Pernah dengar nama ni? Saya cukup percaya mungkin tuan-tuan dan puan pernah dengar. Nampak para doktor ada yang mengangguk tu, okey lah tu, memang selari lah tu. Masya Allah. So masa saya ada kesempatan untuk sampai ke bumi Turki dahulu, masa tu diberi kesempatan untuk pergi ke bumi Turki, dan kita lihat sendiri hasil-hasil yang beliau reka ciptakan sendiri, dan pada ketika itu adalah satu benda yang di luar kemampuan cara berfikir pada teknologi seni bina ketika dahulu. So beliau adalah seorang tokoh Islam yang cukup terkenal dengan kepakaran seni binanya. Hasilnya sampai ke Greece, Hungary, Bulgaria, Mekah, Madinah. Jadi bila dijemput ke fakulti seni bina, walaupun background saya adalah background agama, subhanallah, saya rasa teruja lah sebab pernah dengar dan pernah baca tentang tokoh ni. Dan Masya Allah, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih atas jemputan dan usaha untuk buat program ni lah. Baik, kita balik pada soalan. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Berkaitan tentang apa roh Ramadan yang sepatutnya kita hayati, ianya bermula daripada kita memahami maksud Ramadan itu apa. Okey? Ramadan itu apa? Ramadan itu puasa. Okey? Mostly ramai akan cakap Ramadan itu puasa, Ramadan itu ada tarawih, Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Okey. Dari sudut maksud bahasa itu sendiri, Ramadan itu apa? Ramadan itu datangnya daripada perkataan, kata akarnya Roma. Okey, Roma. Yang membawa erti kepanasan yang membakar apa? Yang pertama adalah membakar, yang pertama adalah yang membakar dosa-dosa. Okay. Kemudian yang kedua adalah yang membakar ego manusia, yang meruntuhkan ego manusia. Dan yang ketiga, daripada kedua pemahaman itu, dia membentuk kepada rasa kata duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, okay, dengan sesama manusia dan sesiapa yang berada di sekeliling kita. Jadi baru kita fahami Ramadan itu bukan untuk kita beribadah semata-mata. Okay, the definition is not just about us, tapi macam mana kita berkongsi rasa, berkongsi makanan, berkongsi rezeki, berkongsi rasa bahagia, berkongsi rasa aman dengan sesiapa yang berada di sekeliling kita, khususnya kepada mereka yang ada hubungan kekeluargaan. Okey, jadi kalau saya yang dah berkahwin, bila tengok keluarga yang lebih besar tu, bila kahwin kan keluarga makin besar. Bila kita berkahwin dengan keluarga dia sekali. Okey, jadi ada komitmen dekat situ. Jadi bila tengok keluarga yang besar, kita duk sibuk mungkin nak sedekah ke orang lain, tapi tengok keluarga sendiri pun ada yang susah. Kat situ kita akan teruji. Okey, ataupun kita sendiri yang sedang rasa keperitan, rasa tak serba tak cukup, dan apabila kita melihat di sekeliling kita orang hidup mewah, kat situ pun ujian untuk dia juga. So dia adalah two ways punya effort lah. Kedua-duanya perlu mengambil peranan. Dan apabila kita faham betul-betul maksud Ramadan, ya, okey, dengan basic understanding dari itu, dia akan membentuk roh yang secara sendirinya kita akan rasa tergerak untuk buat kebaikan. Itu mukadimah kot. Okay. Saya bagi ringkas dulu. So maknanya ini kita dah dapat definisi sebenar dari segi sudut bahasa ya, dari segi pengertian Ramadan itu sendiri. Dengan erti kata lainnya, Ramadan itu sebenarnya satu bulan ujian untuk kita semua. Walaupun bulan-bulan lain pun ujian juga untuk kita, tapi Ramadan ni adalah ujian khusus lah. Kalau dalam exam ni macam final year lah, final exam lah, ujian yang memang
khusus 1 bulan yang kita diuji dalam bentuk yang tersendiri. Okey, boleh Ustaz kongsikan sedikit perbezaan dari segi, mungkin kita 2 tahun sudah dalam fasa pandemik. 2 tahun tu kita berpuasa dengan cara tersendiri lah, tak ada puasa Ramadan dan sebagainya. Untuk kali ini di fasa peralihan endemik ni, bagaimana Ustaz menghadapi ataupun mengharungi Ramadan pada kali ini, pada tahun ni lah. Ini soalan peribadi ni yang boleh saya kongsi lah, insyaAllah. Bagaimana saya menghadapi? Yang pertama, of course, bila sebut Ramadan, pembudayaan di masjid itu sepatutnya memang orang kata satu musim ibadah yang cukup dinanti-nantikan. Tetapi bila berlakunya fasa PKP tu, jadi segala program dan juga ibadah jadi terhad, menyebabkan kami ni di barisan imam frankly speaking memang lesu. Ada satu masa tu bila Jabatan Agama Islam JAIS, kan setiap negeri kena ikut Jabatan Agama masing-masing, ikut negeri masing-masing. Kita di Selangor dihadkan jumlah para jemaah untuk nak solat Jumaat 6 orang saja untuk solat Jumaat. Dan bayangkan, kalau solat Jumaat tu kita boleh bertentang mata, tapi boleh tengok 6 mata yang sama, saya pun naik jemu. Balik-balik muka tu. Selepas minit 2, mata dia terpejam. Nak tengok siapa lagi? Kalau kucing lalu ke, adalah benda yang interesting sikit. Tapi nak katanya memang suasana dia agak lesu, sebab ibadahnya tidak lagi sama. Dah lah memang jarak, solatnya berjarak, patut 6 orangnya pula. Okay? Dan semua boleh dikatakan macam seperti program Tadarus Al-Quran tiada lagi, program-program Qiyamul pun tiada. Banyaklah program-program yang biasanya kita suburkan di masjid, kita tak akan dapat lah seperti mana yang kita dapat sebelum-sebelum tu. Jadi pada pandangan saya melalui Ramadan sepanjang 2 tahun itu dalam keadaan yang agak melesukan. Secara tidak langsung, Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia 1 bulan untuk membina satu environment. Kalau penyakit itu sifatnya contagious kan, dia boleh merebak. Kebaikan pun sepatutnya macam tu. Dan bila setiap individu dia merasai kehadiran Ramadan, menyambut Ramadan itu dengan roh ibadah, dia secara tidak langsung dia memberi kesan kepada orang yang berada di sekelilingnya. Kadang-kadang hanya dengan berpuasa sudah cukup untuk nak mengawal suasana yang kalau sebelum ini mungkin agak saya tak boleh katakan suasana yang tak baik, tapi mungkin agak sambil lewa, tak ada benda yang kita boleh isi. Tapi bila adanya Ramadan, sikit sebanyak bila dengar azan, at least kita akan tersentuh juga. Tak solat ni sebab puasa. So apa guna puasa kalau tak solat, kan? Jadi Allah Ta'ala sendiri yang membentuk hati-hati hamba dia dengan menghadirkan bulan Ramadan yang selama ini kita berusaha gigih untuk nak solat. Susahnya nak solat, betul tak? Saya sendiri imam pun susah nak solat. Saya cakap terus terang, sebab kan ada nama saya dekat jadual tu je. Allahu Akbar. Ini pengakuan berani ni. Okey, sebabkan nama saya dekat jadual. Jadi kalau ustaz tak datang, pantau ya. Satu masjid tahu ustaz tak datang untuk nak solat. Okey? Jadi andai kata tiada nama di jadual, adakah akan aku hadir ke masjid? Allah. Okey? Itu ujian untuk saya lah sebagai seorang imam. Jadi berbalik pada soalan tadi, bila keadaan lesu, PKP dan sebagainya, ni benda ni yang datang. Itu macam tak ada siapa, tak ada jemaah nak pergi solat, jadi tak perlu nak solat jemaah sangat, tak payah nak bergesa sangat lah. Memang satu masa tu azan dah 30 minit berkumandang, kami boleh baring lagi. Memang teruk lah tu, dah lesu sangat lah tu. Okey. Dalam Al-Quran Allah kata, mengapakah telah datangnya satu seruan dan kamu memberatkan punggungmu untuk daripada berdiri melaksanakan ketaatan kepada Tuhanmu dalam surah At-Taubah. Okey, jadi bila ingat balik, Allahu Akbar. So
inilah Ramadan. Dia menjadikan kita manusia. Ya. Saya walaupun jawatan imam, itu adalah jawatan daripada manusia. Tapi dengan adanya Ramadan, menjadikan kita purely, genuinely seorang manusia yang dia merasai kehambaan tu. Daripada situ dia menggerakkan. Daripada selama ni mungkin kita berlengah-lengah, dengan Ramadan kita rasa terdidik sikit lah untuk nak solat awal sikit, ataupun dapat berjamaah. Okay? Ataupun kalau sebelum ni mungkin puasa tak cukup, tiba-tiba rasa dia akan datang juga. Sebab kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, seandainya nur Allah ataupun cahaya Allah itu memancar, umpama kita berada dalam satu bangunan ni, nanti ada satu lubang. Lubang yang sekecil 5 sen tu pun, laluan cahaya akan masuk dan dia akan sampai kepada tempat tujuan dia. Jadi macam tu juga dengan sifat nur Allah Ta'ala. Kalau kita elak, kita tutup, ataupun segelap hati macam mana sekalipun, kalau ada sedikit ruang di situ, bila masuk, dia akan terus polish, dia akan terus menyinar. Jadi macam saya ingin sebutkan di sini, di sebalik kelesuan kerana PKP, sebenarnya Allah Ta'ala hadirkan harapan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan peluang yang selama ini kita rasa rindu, dan sekarang kita sedang berjumpa pun dengan Ramadan. Dan saya sebenarnya bila sampai saya tengok dekat banting tadi menantimu Ramadan, saya tertanya juga, apa sama musim majlis, kita belum masuk Ramadan ke dah masuk Ramadan? Menantimu Ramadan. Okey, jawapan daripada persoalan saya sendiri tu adalah, kalau kita makan, kalau kita nak makan, nikmat makan tu kat mana? Ni saya twist je. Kalau kita makan, nikmat makan kat mana? Contoh petang ni kita dah target nak makan murtabak yang sedap kat pasar depan, dengan baunya, dengan empuknya, dengan ada daging, dengan disalut dengan cheese-nya. Tutup mata dan bayangkan. Jangan buka puasa sekarang. Okey? Jadi bila kita nak makan tu, dekat manakah dikatakan sebagai nikmat? Membuka balutan murtabak, aroma yang terembes dan menghinggapi hidung-hidung kita, ataupun bila kita menyentuh, ataupun kita masuk ke dalam mulut, ataupun setelah kita makan dan masuk ke dalam perut. Okey? Kalau orang belajar sains, dia akan kata nikmat tu di lidah lah, sebab reseptor rasa tu kat situ. Ada kalau saya, nikmat tu kat perut, asal kenyang, alhamdulillah. Okey? Jadi mungkin itu kot saya duk bayangkan menanti Ramadan tu, saya duk bayang dekat di antara 1 Ramadan sehingga 30 Ramadan, hari yang manakah ataupun detik waktu yang manakah yang dikatakan nikmat beribadah. Okey, dan para ulama memahami Ramadan, peredaran hari daripada hari ke hari, dan akhirnya ramai yang bersetuju, majoriti para ulama bersetuju, yang dikatakan nikmat beribadah pada bulan Ramadan adalah 10 malam yang terakhir. Jadi kenalah signifikan tu. Menantimu Ramadan adalah kita pun sedang beralih pada 10 malam yang terakhir. Dan sebelum kita masuk pada soalan berikutnya, saya nampak macam ada 10 lagi soalan. Okey. Just nak akhiri pada persoalan itu tadi. Kita sebagai manusia biasa ada fasa kejatuhan. Kata Nabi SAW, likulli amali syirrah wa likulli syirrah fatrah, faman kanat fatratuhu bisunnati faqad ihtadaw. Setiap anak Ibnu Adam itu ada fasa kemuncak dia, dan dalam masa yang sama ada fasa kejatuhan dia. Kita sendiri boleh tahu, tak perlu tengok orang lain. Macam ni kita, dari sudut ibadah kita, dari sudut harian kita, dari sudut motivasi kita, up and down. Belajar kan, struggle kan? Itulah. Saya pun struggle juga. Saya nak kongsikan di sini, saya ada disleksia dan saya ada ADHD. Jadi nak menghabiskan belajar tu adalah sesuatu yang sangat, Allahu Akbar. Di Al-Azhar Mesir saya cuba menghabiskan selama 6 tahun pun tak habis. Kebetulan ada Arab Spring, bolehlah saya berselindung di sebalik Arab Spring. Sepatutnya susah nak habis tu. Kita belajar buku kulit-kulit Dan
Tapi bila masuk Malaysia rupanya lebih mudah untuk nak habiskan belajar di Malaysia dengan sistem carry marks dan sebagainya, ada assessment. Okay, tapi nak bagi tahu struggle is real. Susah senang kita bila Nabi sebut hadis yang saya sebutkan tadi. Setiap fasa Ibnu Adam itu dia ada fasa kenaikan, fasa kemuncak, dan dia ada fasa kejatuhan. Saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya pernah masuk sampai fasa depression pun. Pergi jumpa saya punya psychiatrist dan sebagainya. Satu benda yang sangat pelik, ustaz kot jumpa psychiatrist, tak percaya agama ni. Ini antara benda skeptikal yang perlu kita basmi. Okay, itu adalah benda penyakit yang tidak nampak, bahagian mental. Orang boleh kata dia sakit sebab kaki dia patah, tapi bahagian mental tak siapa tahu. Okay, so antara usaha Ustaz juga bersama dengan Jiwa Damai. Kalau siapa tahu Jiwa Damai kat section 7 Shah Alam ni, Ustaz membantu untuk advocate mental health. Jadi apa Ustaz nak sebut sikit pada kejatuhan Ustaz sehingga mana merasai sendiri depression. Okay, Ustaz cuba mencarilah apa jua jenis ramuan, daripada ramuan ataupun resepi perubatan medikal ataupun perubatan daripada agama itu sendiri, dan akhirnya Ustaz jumpa kedua-duanya membantu, dan ianya terus dilonjakkan bila Ustaz jumpa hadis ni. Ustaz bersyukur sangat-sangat dan nak kongsikan dengan adik dan juga para peserta semua dan juga para pendengar yang kasih Allah SWT, iaitu setiap fasa anak Ibnu Adam itu ada fasa kenaikan dia, dan pastinya kita akan merasai kejatuhannya. Tapi kata kunci dia kat mana? Sini. Faman kanat fatratuhu bi sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang dalam keadaan dia jatuh terjelupuk, berguling-guling tu, Ustaz pernah ingat, Ustaz pernah berguling-guling juga. Tak ada soundtrack Hindustan masa tu. Okay, memang masa tu dengan masa tangan memang naik eczema dan sebagainya, gatal dan semuanya. Allahu Akbar. Dengar hadis ni, siapa yang dalam keadaan jatuh tersebut, ada sedikit je sebutan Allah. Yang pertama, sebutan dia Allah, ataupun ingatan dia Allah, ataupun ada yang menggerakkan dia untuk bangun. Kita kena tahu manusia itu bila daripada baring dia bangun, itu pun ibadah. Dan usaha untuk bangun selepas dah jatuh, memahami hakikat ibadah itu daripada baring pun boleh bangun pun dijadikan ibadah. Mesti Ustaz betul-betul faham hadis sebut diakhiri dengan siapa yang dalam keadaan sedang jatuh, ada sedikit ingatan dia, ada sebutan dia, ada sedikit pergerakan dia yang membuatkan dia ingat pada Allah. Kata Nabi SAW dengan penuh jaminan, faqadih tadaw, akan kami nampakkan jalan keluar untuknya. Wow. Dan bila sebut tentang nampak jalan keluar, dia sangat abstrak. Dia boleh jadi mungkin kita dijumpakan dengan orang yang boleh bantu kita, ataupun mungkin tiba-tiba tengah lalu dekat saja fakulti tadi ada poster macam ada jawapan-jawapan ni. Okay, so the struggle is real. Lagi-lagi untuk kita relate dan patah balik semula kepada apa yang kita sedang bincangkan pada hari ini, Ramadan. Siapa yang sedang struggle dengan Ramadan, semoga Allah Ta'ala berikan jalan keluar dan berikan kekuatan. Saya memang depend dengan ubat. Bila Ramadan, memang saya lesu, confirmnya lesu. Okay, jadi tak perlu untuk malu. Kalau selagi mana boleh dan bersedia untuk berkongsi dan rakan-rakan yang lain, pastinya memahami, insyaAllah. Itu orang kata pengalaman yang cukup mencabar. Masing-masing kehidupan kita ni ada satu panggil apa, liku-liku kehidupan masing-masing. Saya cukup kagum dengan pengalaman Ustaz dari segi apa yang dilalui, dari segi sakitnya, juga bagaimana kita menghadapi perjalanan mencari ilmu itu sendiri. Suatu benda yang kita rasa ialah tak semua orang boleh hadapi benda itu. Kalau ada yang boleh menempuhi dengan jayanya, ya alhamdulillah. Itu satu nikmat juga yang kita perlu syukuri juga. Okay, sebelum kita meneruskan soalan selanjutnya, kita ada rehat sekejap selama 2 minit. Kita ada paparan video pusat pengajian. Rehat. Kita berehat saja.
Jalan dia tak tulis persen. Tadi tak tadi. Okey, kita teruskan dengan sesi tazkirah kita pada kali ini. Bila kita sebut Ramadan juga Ustaz, bulan Ramadan ni secara umumnya orang kenal sebagai bulan Al-Quran lah. Jadi boleh tak sedikit Ustaz kongsikan melalui apakah mana dari segi apakah yang sebenarnya sepatut diisi melalui firman-Nya di dalam Al-Quran dalam konteks tajuk tazkirah kita pada hari ini dengan bulan Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran. Okey. Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan. Saya tertarik dengan kurma yang diedarkan. Tak sampai-sampai. Aku nak yang plastik yang paling besar. Okey, balik pada soalan. Saya ingin mulakan dengan membacakan satu potong ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
Siapa orang beriman? Kitalah. Salah satu cara yang paling lembut Allah Ta'ala memanggil hamba-Nya adalah dengan mengiktiraf. Dia bukan sekadar panggilan, tapi Allah iktiraf keimanan seorang hamba tu. Subhanallah. So kita perlu rasa terpanggil. Rasa terpanggil. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kalian untuk berpuasa. Memang bunyi puasa. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Masya-Allah. Dan diselangi beberapa ayat Allah kata Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan dijadikan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk menjadi petunjuk dan pembimbing bagi jiwa manusia, dan menjadi pemisah di antara hak dan yang batil. Subhanallah. Ada dua kata kunci yang cukup besar peranan pada ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama, Ramadan. Patah balik sikit Ramadan dengan perintah untuk kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Tujuan utama dia untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam keadaan kita susah nak melangkau ke tingkat yang paling atas, iaitu orang yang bertakwa, Allah jadikan satu jalan. The shortest way towards jannah adalah menyambut Ramadan dengan berpuasa. Bila saya sebut tentang bertakwa, saya lupa nak sebut tadi, kita bermula dengan Muslim. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Kita bermula sebagai seorang Muslim yang memadai hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Itu pun, walaupun hanya mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi kata barang siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan kalimah la ilaha illallah, dia akan dapat syurga. Walaupun mungkin dia akan dibersihkan dahulu ke apa, itu semua cerita lain, tapi dia akan dapat dekat syurga insya-Allah. Tapi tingkat yang kedua adalah mukmin, orang yang beriman, yang dia bukan sekadar mengucap 2 kalimah syahadah, dia buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Kalau dia terculas sekali dua, ataupun dia tak berjaya melunaskan tanggungjawab dia dengan baik, dia akan cepat-cepat cover balik. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Ada sedikit sedikit keculasan, dia akan terus cover balik. Dia akan taubat, dia akan buatlah apa yang sepatutnya. Satu lagi tingkat, belum sampai lagi kepada tingkat orang yang bertakwa, tapi tingkat orang yang dikatakan sebagai muhsin, orang yang dikatakan sebagai orang yang ihsan. Ada kawan-kawan nama ihsan kat sini? Ada? Oh tak ada? Oh tak ada? Tak mengaku? Upin-ipin ada kan? Oh ingat ke watak ihsan. Ihsan tu unik, anak saya dia suka betul. Antara ramai ihsan juga dia pilih. Saya pun tak faham. Okay, tapi bila kena Ramadan ni, mungkin dia pun sebab kesan Ramadan. Jadi maksud ihsan adalah orang yang dia boleh beribadah kepada Allah Ta'ala walaupun dia tak nampak pun Allah tu ada. Dia tak nampak pun, dia yakin Allah tu ada, tapi dia tak nampak. Dan yang paling penting, dia tak perlu orang untuk recognize ibadah dia pun. Dia tak perlu ada program baru nak solat. Dia tak perlu benda tu. Dia boleh gerakkan diri dia untuk buat benda tu. Jadi nak sampai pada tahap level 3 tu pun dah susah kan? Betul tak? Siapa yang boleh dengar dekat YouTube Tazkirah yang disampaikan oleh Dr. Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Azwan Al-Hafiz dekat YouTube? Siapa boleh buat benda tu seorang-seorang dekat bilik dengar? Masya Allah, mungkin ada, tak kata tak ada, mungkin ada. Tapi bila ada program, lagi semangat nak buat, betul tak? Macam tu juga dengan ibadah ni. Dia memang kadang-kadang Allah Ta'ala, kalau kita faham balik kenapa ada konsep solat ibadah berjemaah tu, sebab supaya kita rasa tergerak, termotivasi untuk nak datang. Okay, so itu pun belum sampai lagi level takwa. Takwa tu kat mana? Oh, rupa-rupanya tingkat yang keempat. Macam saya ni, kita ni kira bawah lah Muslim. Yang paling atas sekali tu, yang duk edah kurma tu, itu level takwa tu. Subhanallah, tinggi tu, satu dah sampai atas tu, jauh, susah, berapa banyak anak tangga nak sampai. Okay, tapi dengan adanya Ramadan, Allah bagi terus takwa.
Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila balik pada soalan, Ramadan memang selalu dikait dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kemuliaan Ramadan itu dinafikan totally jika tiada Al-Quran di dalamnya. Dalam arti kata lain, Ramadan itu diangkat kemuliaannya kerana Allah turunkan Al-Quran di dalam itu. Dalam bahasa lebih mudah, kalau kita rasa ataupun rasa rindu untuk dimuliakan Allah, tak ada cara lain. Itulah, ambillah Al-Quran. Okey? Walaupun bacaan kita mungkin ada satu hadis saya nak kongsikan dengan para audiens semua. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' wa syaqun 'alaih wa lahul ajran. Ambil semangatnya. Kalau siapa yang belum lagi ada peluang untuk nak belajar Al-Quran, dengarkan hadis ini. Nabi SAW bersabda dengan jaminan baginda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan bacaan Al-Qurannya yatata', saya punya ain tak bunyi tak? Kurang air. Yatata'. Okay. Ada orang utara kat sini. Ada orang Kedah. Orang Kedah ada, orang Perlis ada. Oh, orang atas sekali tu memang betul lah. Orang atas tu semua pakat duk sama. Yang baca doa tadi, masya-Allah. Orang-orang yang duduk utara tu, kalau kita nervous dalam bahasa utara, apa ketak. Oi, amboi. Yang duk cakap tu tak ketak dah. Okey. Jadi ada tak bunyi-bunyi yang saya sebut tadi? Ya, tak. Orang yang baca Quran dia ketak macam. Baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk. Bacaan dia sebut tak kena. Dia hari tu dia tak kena. Hari lain dia kena. Hari tu dia tak kena. Jadi saya nak bagi satu motivasi daripada Nabi, bukan daripada saya, tapi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bersabda, orang siapa yang bacaan Al-Qurannya yang yang terketak-ketak tu, dia akan dapat 2 pahala. Oh. Habis tu yang imam tak dapat pahala lah. Tak dapat. Siapa suruh baca lancar? Siapa suruh hafal Quran? Okey. Jadi dapat 2 pahala. 2 pahala tersebut sebab apa? Yang pertama, dia baca dalam keadaan sangkut-sangkut. Tarik nafas. Cuba ulangi. Tak nak jadi kan ni. Lepas tu dia cari guru. Mungkin tak payah guru pun, mungkin kawan-kawan ni, kau tengok ni aku baca betul ke tak betul? Kawan ni betul kan? Dia cuba perbaiki. Setiap kali diperbaiki tu, dia dapat 2 pahala. Sebab apa? Yang pertama, dia cuba juga berusaha. Yang kedua, walaupun dia tahu dia salah, dia terus melazimi. Dapat 2 pahala. Siapa tak nak? Nak tak? Oh, semua ketak. Tak habis, goyang lutut. Dia jadi problem bila tiba-tiba hari ni ada program kena baca Quran kat depan. Oh, saya pun tadi nervous tu. Bukan cakap orang lain, saya sendiri pun nervous. Jadi dia tak ada kaitan nervous tu dengan kelancaran baca Quran. Dia tak ada kaitan. Ini satu lagi hal, bila kali ni agak jadi isu sikit. Imam-imam masa tarawih ni, imam maaf, tengok Al-Quran, lepas tu baca pendek-pendek. Dia tak tahu yang kita ni nervous ni, ya Allah. Betul. Saya satu hari, saya minta maaf, saya kongsi saya tahan lama daripada nak membuang. Nervous itu lagi memuncak. Ya Allah. Tapi pengalaman tu dia membuatkan kita faham tau. Kadang-kadang orang yang tak boleh baca dengan lancar ni bukan sebab dia tak pandai baca, sebab dia nervous. So bila nervous system dia dah kick in, so kita kena take time, proses sekejap, bagi masa kan, take a deep breath dan sebagainya. So siapa nak baca Quran dengan Ustaz? Siapa nak belajar Quran dengan Ustaz? InsyaAllah, cuma tawaran dah tutup.
Okey? Sebab kalau nak baca Quran dengan Ustaz kena datang sini ya. Okey, tak adalah. Pendek kata macam ni. Yang pertama, pegang betul-betul kemuliaan Ramadan itu kerana Al-Quran. Andai yang kita mengharapkan kemuliaan daripada Allah untuk kita, maka jadikan Ramadan ini sebagai satu kickstart untuk kita nak mendekati, merapati dengan Al-Quran. Yang kedua, kita kena tahu yang hadis yang saya kongsikan tadi itu baru 2 pahala. Ada satu lagi hadis. Bismillah. Ada satu lagi hadis yang Nabi ceritakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, ja'alahu Allahu bil hasanah, maka Allah Ta'ala akan berikan dia satu hasanah. Hasanah ni apa? Ada tak kawan-kawan nama hasanah? Tadi ihsan. Ada tak kawan-kawan nama hasanah? Hasanah ni dia bukan sekadar maksud pahala, tetapi dia merangkumi. Allah Ta'ala akan berikan rahmat, Allah Ta'ala berikan kebahagiaan, ketenangan, keampunan pun bersama-sama sekali. Okey, so dia menyamai satu huruf menyamai 10 ganjaran. Dan Nabi tak kata la aqul alif lam mim harf, tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau baca alif lam mim, kalau cerita tarawih baca alif lam mim bila 8 rakaat. Alif lam mim, Allahu akbar. Yasin, Allahu akbar. Toha, Allah. Nun, Nun belum habis satu ayat lagi ya. Nun, dulu saya pun pandai-pandai Nun, dah. Padahal tak habis satu ayat lagi. Kalau memang banyak turun. Okey? Jadi baru satu huruf 10 ganjaran. Itu baru alif lam mim. Pernah kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Apa pula tak pernah. Tahu tak berapa huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim? Masing-masing ada handphone kan? Keluar. Kalau siapa ada apps, alah, tapi kalau Google terus, tahulah sebuah jawapan tu. Buka ADS Al-Quran, cuba buka. Cuba kira. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kira. Ustaz ni kira baik baca. Okey, betulkan saya kalau saya silap. Saya kira-kira ada 17. Betul? Betul terus. Kena hati-hati. Tidak semua ustaz adalah ustaz. Allah. Fitnah ke zaman. Okey, itu selingan lah. Adik siapa yang dah habis kira? 16. Alamak, ada bangkangan lah. 16, 19. Ush, terlebih pula tu. Macam mana ni? Habis tu saya kira salah lah. Solat tak sah. Betul, 19. Okey, sebut yang 17. 18 ada? 19. Okey, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, yang Bismillah itu Al-Basmalah dalam bahasa Arabnya, ataupun dia punya term dia lah Basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim, yang kita baca dalam solat itu pun dikira. Bayangkan ada 19 huruf kalikan dengan 10, dapat berapa? 190. Kalau dalam kocek ni ada RM190. Kalau tukar dalam ringgit kan, contoh lah. Kalau tukar dalam ringgit, ya Allah, ya Allah, terharunya, bersyukurnya aku, ya Allah. Baca Quran sikit, tinggal ada duit dalam poket. Andai kalau itulah nisbah pada pahala kan. Tapi kalau kita nak rasakan betapa nikmatnya pahala, macam itulah sebenarnya. Kita tukar sikit, kita cuba manipulate macam otak kita fikir dalam bentuk mata wang. Mesti kita akan rasa greedy, kita akan rasa tamak untuk nak dapatkan seberapa banyak pahala. Yang tadi saya sebut tu baru Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya nak cabar. Siapa boleh bantu saya kirakan Al-Fatihah? Auzubillahi. Boleh tak tolong kirakan? Dah sudah ustaz ni. Ni kelas apa ni? Matematik ke apa ni ustaz? Kita kena tahu tau, zaman sahabat dahulu, bila mereka beribadah, mereka memang berkira-kira tau. Sebab bila disebut dalam satu hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Okey, sambil saya coloteh ni, cuba kira.
Bersungguh dia kira. Okey, Nabi kata barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sepenuh keimanan dan sepenuh pengharapan, dia akan mendapat keampunan dosa-dosanya terhadap dosa-dosanya yang lalu. Para ulama hadis kata ihtisab sama maksud dengan hisab. Asalnya zaman Doktor Encik Nazim, surveyor. Zaman dahulu mungkin matematik digunakan dengan nama ilmu hisab. Matematik dah? Oh, muda lagi. Tak, nampak ke M1 dia. Oh. Tapi ilmu hisab generasi sebelum tu kot Tidak, generasi ni lah, mak ayah kot. Okey, generasi mak ayah kita atau atuk nenek moyang kita semua dulu. Okey, memang mereka gunakan term matematik tu ilmu hisab. Hisab tu apa? Okey? Ilmu hisab tu adalah perkataan bahasa Arab. Hisab, iaitu muhasabah. Orang muhasabah ni dia berkira-kira dengan amalannya. Para sahabat dahulu memang mereka berkira-kira. Oh, hari ni solat berjemaah dapat pahala 25, ada katakan 27. Okeylah. Zikir 33 kali subhanallah alhamdulillah Allah Akbar dapat 1 meligai. Mereka berkira-kira. So at least bila sebelum nak tidur tu, oh aku dah berbanyak pahala sekian. Baru rasa termotivasi untuk nak buat ibadah, betul kan? Jadi ada masa ni tak? Ada. Okey. Kita ada 2 lagi, okey? Untuk habiskan untuk Al-Fatihah tadi. Dapat tak? Tak dapat. Kalau ustaz ni sampai melecet jari. Scroll. Senang jawapannya beberapa je lah ustaz. Okey, jawapan dia ada 147 huruf. Okey? Betul. 147 huruf darabkan dengan 10 1470. 1470 itu baru Al-Fatihah yang kita baca, yang bukan kita buka Al-Quran dalam solat kita baca, betul? Masuk dalam rukun, betul? Bismillah tadi dah masuk rukun tak? Masuk. Semua itu yang kita baca secara daily 5 kali dalam sehari. Itu belum kita duduk, kita baca dan kita ulang. Itu baru Al-Fatihah. Siapa nak bantu kirakan Al-Baqarah? Ustaz, kamu Ustaz. Jangan seksa kami begini. Al-Baqarah Ustaz tak sempat kira lah. Lebih baik baca. Ajar sangat, 3 juzuk setengah. Okey, tapi mudah cerita, keseluruhan huruf yang ada dalam Al-Quran ada sebanyak 1,47,000 huruf. Ada plus and minus. Ada sebahagian pandangan kata 1,100,000 lalala. Okey, tapi kita ambil lah, katakanlah itu memang angkanya yang tepat, 1,47,000. Darabkan dengan 10 10 juta. Selama ni kita hidup, siapa dah jadi jutawan dah? Allah bagi jutawan akhirat dengan hanya baca Al-Quran. Jadi signifikan Ramadan boleh jadi orang yang bertakwa adalah sangat simple di sisi Allah SWT. Dah lah pahala daripada pahala sunat menjadi wajib. Pahala wajib 70 kali ganda. Itu belum cerita lagi 70 ganda tu. Yang baca 1 juzuk mungkin ada 10 kali salah. Kan 1 kali salah 2 ganda pahala kan? Okey, kita rumuskan betul-betul. 1 huruf 10. Okey, 10 katakanlah kesalahan 2 kan? 1 juzuk kita ada 30 juzuk. 1 juzuk 10 kali salah. Ini yang paling had minima ni. 10 kali salah. 10 kali salah darabkan 2, 20. 20 kali 30 juzuk 20 kali 30 juzuk 600. 600 kali dengan 10 juta. Berapa? Billions. We are billionaires. Subhanallah, tapi yang ni kita tak nampak. Jadi macam mana ni? Ramadan dah nak habis. Yang saya sebut tadi tu pahala di luar bulan Ramadan. Ramadan belum cerita lagi kalau kita dapat habiskan malam Lailatul Qadar, baca dengan satu kelompok jemaah lagi. Ya Allah. Sebab Allah kata dalam hadis qudsi, as-siyamu li, pahala berpuasa ni di bulan Ramadan ni adalah di sisi aku. Aku je tahu. Nak berkira-kira macam sahabat buat dahulu tak boleh. Banyak. Itu saja. Okey, maknanya secara kesimpulannya tu Al-Quran tu sebagai hidangan utama lah pada bulan Ramadan dan perlu dilazimi di setiap nafas kita dan setiap perbuatan kita. Cuma saya tertarik tadilah bila Ustaz mengaji tadi, bergetar rusuk kanan saya. Kiri orang lain, kanan lah kalau Ustaz. Itu kena check. Kena buat alignment tu.
Okey Ustaz, kalau kita akan ambil sudah pastilah kita katakan Rasulullah sebagai role model terbaik lah untuk kita apa sahaja dalam aspek kehidupan kita. Boleh Ustaz kongsikan sedikit apakah persediaan dari segi Rasulullah SAW ketika dia menghadapi bulan Ramadan ini? Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit. Dan juga para sahabat-sahabatnya, apalah amalan dia pada bulan Ramadan. Okey, baik, Masya Allah. Soalan yang sangat bagus. Ini selalu dia boleh buat soalan tesis Al-Azhar macam ni ya. Ya Rabbi, Allah musta'an. Okey, menjawab soalan tu, saya cuba jawab bagaimana Nabi SAW bersama dengan sekalian para sahabat membuat persiapan sebelum Ramadan. Nanti dah habis saya jawab tu, saya akan masuk pada macam mana Nabi dan para sahabat membuat persiapan 10 malam yang terakhir untuk Ramadan, untuk berjumpa dengan Qadar. Okey, sebenarnya bagi saya ada satu benda yang missing, ada satu benda yang hilang, ada misconception dalam bila kita melaksanakan ibadah. Ianya hanya terlaksana ibadah secara fizikal. Allah SWT berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Surah apa? Surah Al-Bayyinah. Dan kami tidak akan perintahkan ke atas kalian untuk beribadah, melainkan ibadah itu dilaksanakan dengan seikhlas hati. Bila kita melaksanakan ibadah tidak akan sempurna bila kita hanya ibadah secara zahir. Dia kena masukkan sekali ibadah hati. Ikhlas adalah ibadah hati. Tadi sebut tentang ihsan tadi tu. Ihsan ni dia lebih tertumpu pada ibadah hati. Macam mana kita nak gemburkan ikhlas, rasa redha, sabar, syukur. Tu semua ibadah hati lah tu. Jadi bila melaksanakan ibadah, dia perlu masukkan dengan ramuan-ramuan ibadah hati tu. Barulah impact ibadah tu kita akan rasa. Saya sendiri bila saya terlepas pandang benda ni, saya rasa selama mana saya solat, memang orang kata macam ayam bila lapar dia patut makan tak. Itu kita rasa macam ibadah kita okey lah, 13 rukun insya-Allah sah, memang sah. Tapi kenapa solat tu tidak ada kesan? Kenapa solat itu atau ibadah-ibadah lain tidak memberi kesan? Rupanya kita kurang suburkan dengan ibadah hati. Hatta juga dalam bab nak meninggalkan maksiat, kadang-kadang kita cuba berusaha gigih untuk tinggal satu maksiat lah. Okay, setiap dari kita ada we are all sinners lah, mudah cerita macam tu. Okay, kita bermula dengan satu hadis, likulli bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Itu setiap anak ibnu Adam itu adalah dia ada dosa. Sebaik pendosa itu adalah mereka yang bertaubat. Okay? So memang kita ni bukan diciptakan untuk buat dosa, tetapi macam mana how we deal with the sins, yang dengan dosa yang pernah kita buat. Macam kita nak deal dengan dosa-dosa yang pernah kita buat. Jadi patah balik sikit, hatta dalam nak tinggalkan satu maksiat sekalipun, saya percaya, especially kalau mereka yang ada masalah dengan apa-apa jua bentuk ketagihan, nak tinggalkan satu bentuk ketagihan adalah satu yang sangat sukar. Okay, kalau doktor psikiatris, dia akan short psikoterapi ataupun juga pengambilan ubat-ubat supaya ada ubat penenang. Sebab bila masuk pada fasa ketagihan, dia dah mengganggu hormon, mengganggu hormon, macam mana disfungsi hormon tu menyebabkan dia tak boleh. Dia perlukan benda tu untuk dia rasa I am who I am. Dia macam untuk rasa dia selesa tu dia perlu pengambilan tu. Dia perlu dose tu, dia perlu intake tu, baru dia berasa selesa. Okey. Allahu Akbar. Jadi antara benda yang dimasukkan oleh para ulama terdahulu, hatta untuk nak meninggalkan, sebelum ni cakap tentang sebelum isu ketagihan lah. Isu ketagihan itu bukan saya yang ahli untuk cakap, tapi sebelum masuk pada fasa ketagihan, kejahatan ataupun maksiat yang pernah kita lakukan pun sukar untuk kita tinggalkan seandainya dia tidak dimasukkan dengan emosi rasa tak suka dengan kejahatan ni. Kita perlu masukkan rasa benci lah benda ni. Selagi mana kita katakan aku memang tak nak benda ni, tapi dia macam mata dia masih ngintai-ngintai,
Sebab apa? Hati tu dia, orang kata dari hati daripada hati dia akan membentuk macam mana pergerakan tubuh badan kita, macam mana badan kita respon. Jadi hati tu sangat penting. Dia memandu apa yang kita buat. Jadi bila kita masukkan perasaan benci pada maksiat tu, insya-Allah dari masa ke semasa kita akan sedikit demi sedikit kita akan semakin terlepas dengan kejahatan tu. Dalam masa yang sama teruskan beristighfar, dalam masa yang sama teruskan berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Okey, balik pada soalan tadi. Okay. Jadi bila saya nak sebutkan tentang bagaimanakah ibadah hati itu dikayakan dengan memasukkan emosi dan juga ibadah hati. Saya terlupa satu lagi, emosi. Emosi saya sebut dekat benci pada maksiat kan. Tapi emosi pada ibadah kita tu, kita kena masukkan emosi rindu. Apa kita akan buat bila kita rindu? Kita angau. Rindu dengan mak ayah. Apa pula? Oh, salah rindu mak ayah. Betul. Mak ayah siapa? Yang betul tu ambil kat sini. Mak ayah tu yang cengah. Kita satu aliran. Okey, jadi memasukkan perasaan rindu dalam ibadah. Nabi SAW habis di bulan Ramadan, okey, dan memasuki 6 bulan yang pertama selepas Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Okey, 6 bulan selepas Ramadan dah datang perasaan rindu nak jumpa Ramadan. Ini antara amalan yang para sahabat buat. Dan mereka berkongsi rasa rindu tu tau. Ya Allah, rindunya dengan ibadah kita buat dulu kan. Kita berpusu-pusu ke masjid, buka puasa, bagi edar makanan. Subhanallah, kebudayaan tu ada. Jadi rindu. Okey. Jadi perkayakan. Jadi sehingga mana bila datangnya Rajab dan juga Syaban dan Ramadan, Nabi mempersiap sediakan kepada kita dua mindset. Okey. Kan Nabi ajar, Allahumma barik lana. Apa doa tu? Fima razaqtana. Apa Ustaz? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa tu sebenarnya Nabi nak siapkan kita satu mindset. Ini dah Rajab ni. Rajab, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nabi nak siapkan kita satu mindset. Kita nak jumpa Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Dan yang kedua, Nabi nak persiapkan apa? Momentum ibadah. Bila kita faham doa tu daripada Rajab, ni Rajab dah lepas kan, InsyaAllah tahun depan kita cuba aplikasikan benda ni. Jadi masuk Rajab dia untuk bina momentum ibadah, supaya Ramadan bukan baru gear 1, Ramadan dah gear 3 dan ke atas. Boleh faham kan? Jadi ini benda yang kita boleh, dia benda yang sebenarnya very simple, cuma nak kena faham betul-betul hadis tu. Kenapa Nabi ajar sampaikanlah kami bulan Ramadan? Sebab untuk kita pandang, fokus kita nak sampai pada Ramadan, membina mindset dan juga membina momentum ibadah. Dan yang terakhir, macam Nabi SAW dengan sekalian sahabat, mereka membuat persiapan untuk bertemu dengan 10 malam yang terakhir. Setelah mana mindset dah jelas, momentum ibadah dah ada, 10 malam yang terakhir adalah sesuatu yang memang orang kata, itu sebab ada satu hadis Nabi SAW mengingatkan untuk para lelaki untuk ikat kain. Okey? Faham maksud hadis tu? Dalam konteks yang umum adalah untuk kita beri fokus pada ibadah kita. Untuk kita memberi fokus pada ibadah kita. Yang bacaan Al-Quran di awal Ramadan mungkin dapat 1 page. 10 malam yang akhir tu daripada satu Ramadan kan, dia pasti dia ada kenaikan. Daripada 1 mungkin dia pergi 2. 10 yang kedua pula mungkin daripada 2 jadi 5 page, 5 buku surat. Masuk 10 yang terakhir, boleh jadi bacaan Al-Quran kita dah sampai pada 10 buku surat. Jadi ibadah yang kita dah buat daripada 1 Ramadan, bacaan Al-Quran, zikir. Jadi pada 10 Ramadan yang terakhir itu, zikirnya, baca Al-Qurannya, apa lagi? Istighfarnya, apa jenis zikir-zikir, sedekahnya. Semua itu kita lebih perkayakan. Dan untuk mengatakan tentang malam Lailatul Qadar itu pada malam yang hanya Allah Ta'ala ketahui, di luar kemampuan
kemampuan pengetahuan kita. Jadi boleh tak kita dapat malam terqadar? Boleh. Dengan cara kita menghidupkan kesemua malam dan juga siang. Siang dan juga malam ibadah tu, khususnya pada waktu malam. Ada satu kata-kata daripada Syekh Mufti Meng. Lama dah saya dengar mesti kat belajar kat Mesir lagi. Sebenarnya untuk kita dapatkan malam terqadar itu adalah satu benda yang sebenarnya bukan satu benda yang mustahil. Katakanlah kita ada RM100, kita bahagikan 10 malam itu dengan RM10. Habisnya iftar ataupun habisnya tarawih masuk RM10 dalam tabung. Masuk RM10 dalam tabung. Kalau 10 malam kita buat, dapat tak pahala tu? InsyaAllah kita berpotensi untuk dapat. Dan pahalanya menyamai 10 bulan. Itu baru masuk sedekah. Kalau kita ada baca Al-Quran, cuba kita bahagi-bahagikan. Dalam arti kata lain, kita mungkin boleh rancang kehidupan kita. Kita boleh rancang bisnes. Kita boleh rancang bila kata hari perkahwinan kita. Artinya. Tapi pernah tak kita fikir untuk rancang ibadah kita? Saya rasa ni satu benda yang sangat penting. Rancang ibadah kita. Macam mana kita nak dapatkan supaya bila habis Ramadan kita benar-benar puas. Bahasa Arabnya murtah. Puas sangat. Ya Allah, kalau keesokan harinya melepek tertidur pun tak ada masalah sebab dah puas lah ibadah. Ini satu benda budaya yang agak berbeza dengan orang Melayu kita. 1 Syawal bila habis solat raya dekat Mesir, semua masuk rumah. Semua akan masuk rumah dan semua akan tidur. Jumpa bila? Masa bila beraya tu? Lepas solat Zuhur. Memberi peluang untuk mereka berehat setelah 10 hari dah pulun. Budaya kita, habis 1 Syawal, kosong masjid je. Yang Arab pun kosong yang masjid. Tak adalah power sangat pun. Tapi nak bagi tahu, mereka bagi peluang untuk berehat, memahami kesemuanya pulun untuk menghabiskan. Wallahualam. Itu maknanya 10 malam terakhir ni lah 10 yang paling penting lah di dalam bulan Ramadan ni. Okey Ustaz, sebagai penutup lah sebelum kita buka kepada para hadirin soalan, andainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, apa nasihat Ustaz? Andai kata, ataupun pandangan Ustaz, andai kata untuk persediaan kita lah, katakanlah kita ini Ramadan terakhir untuk kita dan seterusnya kita berpindah ke alam yang lain lah. Jadi mungkin Ustaz boleh sharekan sedikit ataupun bagi nasihat sikit. Okey. Tadi soalan sebelum ni soalan tesis Azhar. Yang ni soalan Imam Pancung. Wallah. Mungkin kita boleh start dengan satu nasyid tu kan. Ku mengharapkan Ramadan kali ini terus penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna puasa. Dah korang tengoklah kat YouTube. Okey. Tak ada siapa yang nak mengharapkan Ramadan itu berakhir tanpa ada apa-apa pencapaian yang baik lah. Sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, hari ini lebih baik daripada semalam. Dan keesokan hari lebih baik daripada hari ini. Okay, at least Ramadan yang lepas, kalau dibandingkan dengan hari, at least cubalah cari satu yang niche area yang memang kita rasa, ya Allah, ada kelainan yang boleh kita jadikan bekalan untuk nak ingat-ingat Ramadan kali ni, Alhamdulillah, okey lah, dapatlah itikaf 1 hari. Sebelum ni tak pernah itikaf, cuba itikaf. Antara amalan yang saya nak sangat galakkan untuk semua lakukan adalah selepas bersahur, siapa yang ada peluang untuk nak bersahur, sahur di masjid. Sebelum tu qiyamul lail sekejap, dapat 2 rakaat, lepas tu duduk sambil tertidur pun tak apa. Sebab saya faham, fasa student ni memang penat. Okay, jadi tak dapat banyak, dapat 2 rakaat pun jadi. And then sahur. Lepas sahur, solat berjamaah, solat subuh berjamaah. Kemudian stay sekejap sampai datang waktu syuruk. Okey, ataupun sampai datang waktu duha. Duha ni dia waktu awal dia dinamakan sebagai syuruk. Lepas tu baru sangat matahari tu terbit.
Okey, waktu syuruk. So siapa yang boleh stay dengan niat iktikaf daripada awal sampai lah dapat solat syuruk, solat sunat syuruk ataupun solat sunat duha, dia akan dapat pahala menyamai umrah dan juga haji. Nabi kata tamatan tamatan tamatan, tamat. Piramli kata tamat. 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 Piramli kata tamat maksudnya sempurnalah, dah habislah. Maksudnya pahala tu dapat pahala umrah dan juga haji yang sempurna. Dan Nabi ulang 3 kali. Tamah. Sempurna. Jadi sebab kalau kita nak cari di luar Ramadan, nak stay daripada seawal waktu tu subuh berjamaah, nak stay sampai susah sikit kan. Cabarlah. Macam saya lah, kalau nama tak ada kat jadual, susah sikit nak bangun. Okey, tapi bila adanya Ramadan yang menjadi pendidikan ataupun tarbiyah daripada Allah secara langsung, okey, jadi benda tu sangat bantu untuk kita dapatkan momentum ibadah. Seawal pagi itu kita solat, kita sahur, solat berjemaah, solat subuh berjemaah, dan stay sekejap sampai waktu syuruk dan juga duha. Tengoklah kat skrin depan tu, ting tu syuruk lah tu. Okey, solat. And then baliklah. Pahala dia umrah haji. Ada tak keinginan nak pergi umrah dan juga haji? Ada kan? Memang sengaja Nabi dia spark joy kat situ tau. Dia macam rindu je nak pergi umrah, rindu nak pergi pun tak mampu lagi. Student apa sebagainya, kalau pergi mungkin keluarga yang support. Tapi nak pergi sendiri tu, kalau ada rezeki tiba-tiba dah campak daripada langit, mana tahu fakulti tiba-tiba sponsor semua pelajar dapat pergi ke umrah dan juga haji. Asyik semua seronok. Tapi hakikatnya tidak begitulah. InsyaAllah kalau ada rezeki, insyaAllah Ramadan. Okey. Tapi fahami hadis tersebut betul-betul. Kerinduan, macam saya katakan tadi, masukkan emosi dalam ibadah tu, dia akan menggerakkan dia. Jadi antara cadangan Ustaz, cadangan saya untuk saya cuba buat untuk diri saya terlebih dahulu dan juga untuk dikongsi kepada semua adalah mengambil peluang kita dah bangun awal tu, duduk sekejap dalam masjid. Pahalanya subhanallah. Bayangkan kalau itulah detik waktu dapat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Kita akan jadi orang yang sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Dan akhirnya bila kita faham betul-betul Ramadan untuk kita, sebenarnya takwa yang saya sebut pada ayat Quran awal tadi, dia sangat terkait dengan Allah's love, cinta daripada Allah. Sebab Allah kata orang yang bertakwa ini wallahu yuhibbul muttaqin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang yang bertakwa. Aku cinta lagi yang kita nak kalau kita dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. The ultimate goal yang memang kita nak, itulah dia Ramadan. Okey, maknanya inilah peluang kita. Anggaplah walaupun orang kata mungkinlah bukan Ramadan terakhir, tapi kita anggaplah setiap kali Ramadan itu sebagai Ramadan terakhir untuk diri kita. Dan sebagai kesimpulan di 10 malam yang terakhir ini, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita dan sama-sama kita mengejar pahala-pahala yang mungkin kita boleh kumpul sepanjang 10 malam yang terakhir ini. Dan kita cuba walaupun sedikit, kita cuba perbaiki daripada hari ke hari supaya setiap ruang kosong itu kita dapat isikan. Walaupun sekurang-kurangnya selawat dalam kereta, sambil-sambil bawa motor kita boleh berselawat. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda yang dalam keadaan begitu kita boleh isi, yang kita boleh kutip pahala yang sebesar mungkin lah. Kalau kena malam itu pada Masya Allah, kalau convert dengan wang ringgit 1000 bulan tu, Masya Allah, cukup 1 bulan tu, satu hari je lah. Okey, itu saja daripada sini. Mungkin saya akan serahkan kepada pengurusi majlis untuk kita buka persoalan daripada para hadirin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muawiz Al-Ansari Zulkifli di atas tazkirah beliau sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri majlis, kita akan memulakan sesi soal jawab bersama panel jemputan kita, dan sekiranya jika terdapat soalan yang ingin diajukan, para hadirin boleh mengajukan soalan anda kepada beliau. Jauh lah pula. Segan saya Ustaz memang kacau. Assalamualaikum Ustaz. Actually saya segan ni macam over pula kan. Actually sibuk nak tanya. But then we should take the opportunity. Bukan senang untuk dapat jumpa dengan Ustaz, untuk dapat jumpa dengan imam kan. Should take the opportunity. And saya mungkin masa kita nak datang tu ada yang menarik-narik kita. Kita nak pergi ke tak pergi? Nak pergi ke tak pergi? Kan? Sebab kita bukan seorang yang sempurna. Mungkin ada benda tu berlaku pada hari ini. Dan masa kita mula dengar, suddenly dia terus menarik kita kan. Dan saya amat berterima kasih terhadap Ustaz punya keberanian untuk share Ustaz punya kelemahan. Dari segi yang Ustaz mention tadi pasal ADHD, dyslexia dan depression semua. Sebab tanggapan orang adalah seorang yang kita anggap sempurna tu mungkin tidak mengalami apa-apa kekurangan. Jadi saya amat hargai bila Ustaz sebagai, of course kita sebagai seorang Islam, kita satu yang kita beli Ustaz is perfect lah, mampu untuk share Ustaz punya kelemahan. Saya amat appreciate tu sebagai seorang pendengar untuk ceramah ni. So soalan saya adalah saya amat tertarik dengan Ustaz ada cakap tadi mengenai ibadah, Ustaz ada cakap mengenai hati, Ustaz ada cakap mengenai rindu. Okey, so ada dua soalan. Kita ni di dalam budaya Melayu, kita dibesarkan dengan kepercayaan. Dan kepercayaan kita dari segi budaya Melayu satu, dan satu lagi of course agama lah kan. So ada, kita dididik dari kecil-kecil dah cakap nanti bulan Ramadan untuk orang yang kehilangan maksudnya kematian ibu ke arwah ibu kan. Bulan Ramadan nanti keampunan, bulan keampunan. So semua our wish will be granted ke something like that. So antaranya adalah nanti masa bulan Ramadan arwah balik tengok, mungkin kan. Jadi mungkin kepada siapa yang kehilangan ada kerinduan dan ada harapan di situ. Mungkin itulah detik pulangnya roh ibu kita untuk tengok kita. Harapan adalah harapan, tetapi kadang-kadang takut juga. Turun pukul 4:30 pagi tiba-tiba tengok cerita Melayu banyak kan, jejen kan, dah bau semacam je kan. Tapi dalam masa itu hati terdetik, alhamdulillah mak aku datang tengok aku. Jadi soalan saya adalah adakah itu adalah satu kebenaran ataupun adalah dari segi Islam lah kan, yang roh itu pulang, ataupun adakah itu adalah kata-kata yang memang diberikan daripada ibu kita ataupun nenek-nenek kita semua ke, yang memberi pengharapan kepada kita. Itu satu. Dan juga campuran dia adalah masa hari raya, it's better for us to pergi kubur. So that nanti kalau tak, nanti arwah mak duduk sorang-sorang tengok semua orang pergi kubur masing-masing. Tiba-tiba kubur dia kotor, tak ada orang bersih, tak ada orang ziarah. Sama juga dengan ziarah pada hari Khamis dan sebagainya. Itu satulah. Okey. Yang kedua adalah saya amat tertarik dengan ucapan Ustaz mengenai sabar, mengenai hati. Okey. Kita tahu bulan Ramadan ini dan ada banyak tadi disentuh mengenai pahala itu datangnya daripada amalan-amalan, antaranya semayang, mengaji dan juga sebagainya. Salah satu lagi mungkin pada saya yang kita boleh terapkan ataupun dari segi hati itu ialah membentuk memaafkan. Selalunya kita minta maaf pada hari raya. Selamat hari raya, masa tu baru sibuk semua minta maaf kan.
Jadi macam mana pula pahala itu bila kita jadikan memaafkan tu sebagai satu ibadah yang kita didik hati kita dan kita cuba untuk berani untuk mengucapkan maaf pada bulan Ramadan. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Madam kan? Doktor? Adik pun boleh tak? Saya panjang tadi, saya dengar itu saja. Tak ada, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi respon pada perkongsian yang saya sampaikan sebentar tadi. Bercakap tentang salah faham itu. Saya tak pasti untuk generasi saya yang hidup yang lahir pada tahun 80-an. Okay, saya lahir pada tahun 86. Sambut. Benar. Alhamdulillah. Rasa tua. Okey, tak apa. Alright. Untuk generasi yang orang kata 80-an, 90-an ni, benda-benda cerita yang macam tu dia sebenarnya sangat dekat dengan telinga ni. So bila doktor sebut tadi macam macam telinga ingat dan duduk arwah nenek cakap kalau apa nanti bulan Ramadan ni nanti apa tadi istilahnya, nanti akan didatangi roh tu akan datang semula, and then mungkin akan ada petanda, mungkin tiba-tiba bau tak tahu bau apa, mungkin bau lauk yang tak dibasuh kot. Okey. Jadi benda tu agak kerap didengari lah, tapi berbeza masa saya berada di Mesir. Saya start dengan pengalaman saya lah. Saya berada di Mesir, menjadi satu yang sangat pelik. Tidak perlu tunggu untuk Ramadan. Di luar Ramadan, orang-orang Arab memang suka duduk dekat kubur. Dan duduk mereka di kubur tu bukannya duduk untuk nak buat benda amalan pelik-pelik, tapi memang sekadar lalu dan baca sedikit Al-Quran dan berjalan, berdoa macam kita lah, ziarahi kubur kan. Sebab kawasan perumahan mereka, kalau saya boleh kongsi, perumahan di Mesir ni dia memang jenis macam the high rise lah. Okay? Rumah tinggi-tinggi. Jadi tanah perkuburan pula memang style macam orang Arab. Dia longgokkan semua. Satu jenazah tu dilonggokkan, satu jasad dilonggok. So di satu tempat je. Jadi orang lalu tu macam dah jadi macam satu tempat laluan biasa. Benda tu sangat pelik untuk saya sebagai orang Melayu. Bila sampai kat sana, mereka tak ada pun benda-benda mistik ni. Dan Islam dia tak ada benda mistik ni sebenarnya. Jadi roh akan datang kembali. Saya minta maaf kalau dia agak kontradik dengan pemahaman atau kepercayaan orang lama. Mungkin dia dah orang kata apa? Dia dah overlap dah dengan kepercayaan dulunya. Ada adat yang terdahulu yang daripada agama Hindu. Bila Islam datang, dia ada sikit unsur-unsur Hinduism tu sikit kan. Okay. Jadi mungkin tempias-tempias tu sampai dekat kita hari ni. Dan satu lagi, untuk berhadapan dengan isu-isu seperti ini jika dibangkitkan, sebenarnya Islam kita akan jumpa dalam Al-Quran, dalam hadis, untuk menggerakkan seorang tu untuk melaksanakan ibadah dengan cerita-cerita yang mistik, yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan mengancam. Kalau tak solat, nanti Allah marah. Tapi kita sampai benda tu tau. Mak ayah kita macam, belum solat, nanti Allah marah. Okey. Jadi solat tu macam okey, kalau tak solat nanti Allah marah. Tapi cuba try tak solat, Allah tak marah pun. Kat sini bahaya tu. Sampai tu masa tak solat sebab dah tak bersolat sebab tak ada berguna marah. So berbalik pada asas tarbiyah, asas pendidikan, Islam tu sendiri dia membawa satu dasar. Bila sampai kepada tujuan solat, tujuan ibadah, dia memang akan dikaitkan dengan rahmat Allah. Macam tadi, Allah's love, puasa, jadi orang bertakwa dapat cinta Allah. Satu benda yang sangat, vibe yang very positif lah. Kita dengar macam, semangat ni. Tapi bila diancam macam tu, dia agak, apatah lagi dimistikkan dengan benda-benda macam tu. Jadi saya minta maaf kalau dia mungkin agak kontradik dengan generasi batch-batch yang sebelum ni. Macam ni mereka berhadapan dengan isu-isu seperti ini. Seandainya masih ada, saya cuba nak orang kata memurnikan dengan
satu potongan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Iaitu Allah Taala memberitahu, sungguhnya apabila kita membacakan doa-doa dan juga ayat Quran dan doa tersebut adalah doa khusus kepada mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita. Khusus telah pun pergi meninggalkan kita. Apa maksud daripada ayat tu? Saya akan pergi. Tapi just nak habiskan ayat Quran tu, yang telah pun pergi meninggalkan kita dengan keimanan mereka. Jadi kita doa sebab keimanan mereka dahulu, mereka berkongsi iman dengan kita, berkongsi kebaikan dengan kita doakan. Moga-moga menjadi amal jariah, kan? Okey. Maksud pada ayat tersebut, yang telah pun pergi meninggalkan kita, maksudnya apa? Dia adalah mustahil untuk nak datang balik. Dia dah pergi meninggalkan kita. Dia adalah mustahil untuk datang di alam ini balik. Jadi isu roh datang balik, tiba-tiba datang bau wangi, padahal mungkin mungkin baru sembuh perfume ke apa kan. Jadi saya pernah juga bau, tapi okeylah. Saya macam mana sekalipun, isu-isu benda yang halus, makhluk halus ni memang ada, saya tak nafikan. Saya sendiri pun pergi berubat dan saya juga bantu untuk rawat orang. Memang tak nafi. Tapi basic understanding, kita punya foundation kita kena jelas. Semua roh yang telah pun pergi, dia tidak akan datang balik. Okey? Cuma Allah Ta'ala kata, "Idza ja'a Ramadan", apabila datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffilatis syayatin. Akan terbuka seluas-luasnya pintu syurga, akan tutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan akan terbelenggu syaitan yang direjam. Okey? Maksudnya apa? Rahmat itu turun. Roh-roh yang tersemadi di dalam yang lahat, akan turunnya rahmat Allah. Okey? Akan turun rahmat Allah. Jadi apatah lagi bila Ramadan kita bacakan doa, insya-Allah pahala kita kepada mereka sampai. Boleh ke doktor? Jawab. Buat satu soalan. Satu soalan tu. Memaafkan. Okay, saya bagi ringkas dia. Allah kata, "Wa in ta'fu aqrabu littaqwa." Dan orang yang memaafkan itu adalah mereka yang sangat hampir dengan takwa. Subhanallah, kalaulah kita dapat buat budaya maafi ni di dalam bulan Ramadan, jauh lebih baik. Saya dengan keluarga tengah cuba untuk usahakan start pada tahun lepas. Kalau nak bagi duit raya pun bagi bulan Ramadan, pahalanya lebih banyak. Tak perlu tunggu esok tu pahala tu dah tak sama dengan Ramadan. So bagi lebih awal, kalau tak sempat jumpa, dah minta lah. Tu duit raya tu hutang. Dan membayar hutang juga adalah baik bila kita bayar pada bulan Ramadan. Okay? Jadi Allah kata, "Wa in ta'fu", barang siapa yang memohon maaf dan memberi maaf. Memohon maaf dan memberi maaf pada mereka itu adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Sekali lagi, orang yang takwa mencintai Allah. Okay, ada soalan lagi dari para hadirin? Mungkin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Doktor, rakan-rakan mahasiswa yang lain. Nama saya Izman Hakim, mahasiswa tahun ketiga, semester 6, Ustaz. Saya nak tanya soalan berkaitan dengan ada dua soalan. Yang pertama adalah tadi okey soalan tu. Kemudian yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa, apabila kita berada di bulan puasa ini,
niat kita melakukan ibadah seperti pergi belajar dan masuk kelas online tu merupakan ibadah kan Ustaz. Tapi andai kata kalau kita ni seorang mahasiswa yang penuh dengan masalah, kita pergi belajar semata-mata untuk segulung ijazah je Ustaz. Niat tu bukan kerana Allah lah, niat tu bukan kerana seperti yang kita nak ataupun ibadah. Adakah kita pergi belajar tu Ustaz masih dikira ibadah, masih dianggap pahala? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, bagaimana kita nak memberi pahala kepada orang yang telah meninggal? Dan adakah kita bersedekah untuk orang yang meninggal ni, kita pun dapat pahala? Ataupun pahala tu pecah dua ke, ataupun macam tu? Contoh why people ke kan? Oh bukan? Contoh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Oh, soalan kedua tu maknanya 50-50 lah. Cantik. Okey, soalan yang pertama, cuma saya nak fahamkan balik, yang bermasalah tu masalah dari segi apa? Pembelajaran ke? Dia punya apa? Personality dia ke? Dia punya attitude dia, apa eh? Masalah secara umum ataupun keluarga, kewangan, fokus dia tak ada lah. Bukan dia buat satu masalah yang akan membawa pada tindakan tertentu, disiplin, bukan itu maksudnya kan? Okay, faham. Okay, okay, tak apa. Bukan apa, sebab teringat dia macam tiba-tiba trigger pula. Oh, aku masalah. Guna proses je. Okay, jap. Soalan tu pasal mungkin pasal dia, pasal okay. Baik, untuk soalan yang pertama, saya rasa semua di sini tak ada yang tak ada masalah kot kan? Semua ada masalah masing-masing. Saya nak start dengan satu quote dalam bahasa Arab. Likulli marhalatin masyakilatiha. Setiap fasa kehidupan manusia ni, dia akan ada masalah dia. Kita akan ada masalah masa zaman kita belajar sekolah rendah, tak tahu mana kasut, tali tak berhenti nak ikat, rencana cabut pula. Itu masalah-masalah zaman sekolah rendah lah. Zaman sekolah menengah, mungkin tertidur dalam kelas, kena jerit, kena sergah, hui! Jadi ada je isu-isu masalah yang kita hadapi setiap fasa-fasa. Masuk IPT, itu pula masalah dia. Seperti yang tersenarai. Okay. So masalah-masalah tu tersendiri, saya nak beritahu satu benda. Ini untuk membina satu mindset, di mana daripada quote itu tadi membawa kepada setiap fasa kehidupan manusia akan kita hadapi dengan satu ujian, dan setiap ujian menjadi asbab syurga kita. Saya harap semua pegang ni dulu. Setiap fasa ujian yang kita hadapi, daripada kecil sampai besar, itu adalah menjadi asbab syurga kita. Okay? Supaya kita tidak ada menyalahkan Allah. Itu paling benda yang kita paling khawatir dan kita paling takut. Saya ada salah seorang student masa saya bertugas kat Seksyen 13 Shah Alam, masjid apa tu? Masjid Al-Ikhlas, sebelah dengan stadium. Dulu saya bertugas kat situ dulu sebelum saya pindah ke Masjid Diraja. Student MSU. Daripada dia tahun pertama sampai tahun keempat, dia belajar Quran dengan saya. Lepas tu tiba-tiba tak nampak, lama tak nampak. Bila saya datang, saya jumpa dia. Kebetulan dia kat pasar, masa kat depan tu ada pasar. Apa? Pasar karat kan? Jadi bila tersempat, kebetulan je lalu, nampak dia. Lepas tu dia macam termenung, terhuyuh hayang. Saya kenapa ni? Saya tarik dia. Sebagai nama dia Mat Mat, lama tak nampak Mat. Dia kata, Ustaz, saya fed up. Saya dah give up lah. Give up apa? Kata daripada tahun pertama sampai tahun saya jumpa lepas tu masa tahun keempat, tahun 4 lah, semester 4. Tahu semester yang keempat. So semester 4 ni 2 tahun lebih kan? 2 tahun lebih. Okay, jadi masa jumpa tu dalam keadaan dia terhuyuh hayang apa semua kan. Dia jumpa, dia kata saya dah give up. Give up kenapa? Dia kata saya dah tak rasa rezeki tu dari Allah. Ni satu isu. Rezeki tak datang daripada Allah. Berarti rezeki daripada siapa? Ustaz, cuba Ustaz cerita kat saya, tawakal tu apa? Saya cerita. Saya bercerita lah. Tawakal tu, saya bagi tahu sikit. Ustaz dengar apa yang saya faham. Dah. Dia cakap, tawakal tu apa yang dia faham adalah
sebelum kita selepas kita berusaha, kita serahkan berulat kepada Allah. Semua faham kaedah tawakal kan? Dah berusaha, kita serahkanlah berulat. Itu dia kata, Ustaz, saya dah berusaha 100% sepanjang semester pertama sampai semester keempat. Saya tak lepas pun 3.0. Oh, masalah ni ke dalam hati ya? Oh, masalah ni ke? Jadi, apa yang masalahnya? Ustaz, saya ni masa zaman saya SPM, saya straight A's. Saya sekolah budak pandai. Oh, budak pandai punya. Lepas tu, bila dia dah mula-mula, saya cakap, sekejap, Mat. Betul lah tu apa yang Mat cakap ni. Tapi ada misconception kat sikit tu. Pemahaman tawakal ni dia tak berapa tepat. Sebelum kita cakap tentang tawakal, kita beriman tak yang memberi dan yang mengambil itu milik siapa? Allah. Allah itu pula Allah nak bagi ke, nak ambil ke, itu pula Allah. Itu juga keadaan kita bila kita berhadapan dengan ujian dengan masalah, kita kena tanam benda ni. Allah lah yang layak mengambil dan juga memberi kepada kita. So bila kita berhadapan dengan masalah, yang pertama Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ahadakum abdan an ibtalah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu amat mencintai. Hari ini kita banyak cerita tentang Allah's love. Allah amat mencintai seseorang hamba yang apabila dia berhadapan dengan satu situasi itu menjadi ujian untuk dia. Allah Ta'ala sangat mencintai. Sebab bila kita faham konsep Allah lah yang maha memberi, Allah yang maha yang tarik rezeki, Allah yang menghilangkan rasa zuk dalam solat, rasa khusyuk dalam solat dan sebagainya, itu semua milik Allah. Itu semua milik Allah. Jadi bila datangnya ujian tersebut, ujian itu bukan untuk merendahkan kita. Kalau itulah tafsiran dan pemahaman kita, cuba kita tengok, adakah semua yang dikatakan tenggelam itu buruk? Adakah yang dikatakan sebagai orang yang lemas itu adalah jahat dan satu benda yang buruk? Saya nak ambil satu analogi mudah. Seorang penyelam, dia menyelam lebih jauh, 30 meter, 40 meter lebih dalam daripada masalah kita yang kita hadapi. Dan apa yang mereka jumpa? All the germs. Semua yang bukan germs, tu dia apa panggil semua kehidupan laut, semua mutiara-mutiara dalam laut yang kalau di bahagian atas laut takkan jumpa, bila dah mendalam baru jumpa. So kita kena faham satu sudut, bagi mereka yang ada ujian, Allah Ta'ala cinta. Dan apabila dia berhadapan ujian tersebut, sejauh senang, sukar, susah senang, jatuh bangun, semua tu pahala untuk dia. Semua tu pahala untuk dia. Menjawab soalan? Okey, Alhamdulillah. Soalan yang kedua, dah terbilah 50-50. Okey. Sedekah untuk orang yang dah meninggal adalah suatu yang dikatakan dalam kategori amal jariah. Okey. Idza mata ibnu Adam inqata'an thalath. Apabila matinya anak Adam, akan terputusnya amalan melainkan 3 perkara, iaitu sedekatun jariyah. Salah satunya adalah sedekah. Sedekah itu dia memanjangkan amal kebaikan bagi si mati tu. Masya-Allah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau mak ayah kita yang dah pun meninggal, ya, dan mereka ialah yang berperanan mengajar kita solat. Setiap kali solat itu akan memberi saham untuk dia. Kalau dia mengajar kita baca Quran, setiap kali kita baca Al-Quran, memberi saham kepada dia. Kalau dia mengajar apa saja, hatta nak susun periuk ke, nak basuh pinggan, nak uruskan rumah, bila kita buat, itu pun menjadi saham untuk dia. Sebab ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Dan doa anak yang soleh ni dia tidak semestinya soleh itu maksudnya dia kena baik. Dia kena pakai kopiah macam ni baru dikatakan soleh. Saya pun belum tentu soleh. Pakai ni, tak tahu apa saya buat tadi. Allah je yang tahu kan. Jadi pemakaian tidak melambangkan keimanan seorang. Itu benda yang sangat basic. Soleh itu adalah selagi mana ada keimanan dalam diri dan dia melazimi kebaikan dan dia cuba untuk mengurangkan kejahatan dalam diri, itu sudah pun dikatakan sebagai orang yang soleh. InsyaAllah
Kalau kata nak membahagi tu pun, saya rasa baik kita bagi semua je kan. Bagilah pahala tu semua. Diorang pun duk mengharap apa lagi daripada kita kalau bukan yalah, kebaikan-kebaikan sedekah yang boleh kita buat. Sama. InsyaAllah. Nampak ada 3-4 soalan begitu? Betul. Dengan itu, tamatlah majlis pada hari ini dengan jawapan yang terakhir daripada panel jemputan kita. Justru itu, semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan sebentar tadi dan dapat juga berpesan-pesan kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk hadir pada hari ini. Diminta para hadirin untuk berdiri bagi bacaan selawat yang akan diketuai oleh Ustaz Muawiz Al-Ansari Zulkifli. Okey, sebelum kita bangun dan kita berselawat, Ustaz nak gulung sikit sebagai penutup supaya adik-adik keluarkan otak yang fresh daripada hadis Nabi SAW. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai para pencinta kebaikan, inilah bulan di mana kita boleh buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan wahai orang-orang yang terbiasa ataupun tak sengaja ataupun sedang berfikir-fikir untuk nak membuat kejahatan, Nabi kata aqsir, kurangkanlah. Nabi tak kata berhenti, tapi kurangkanlah. Boleh kenapa bukan berhenti? Berhenti kan lebih baik. Tetapi kita kena faham satu perkara, manusia selagi mana dia nama manusia, dia adalah manusia. Untuk berubah secara drastik boleh, tetapi it will break. Saya salah. Kita boleh pecah. Kita boleh, saya cakap berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bila kita cuba untuk nak buat perubahan secara drastik, kita akan lesu keesokan hari. Hari ni kita nak buat tu kebaikan sebanyak-banyaknya, baca Quran 10 juzuk. Esok satu muka surat pun tak mampu. Itu buat kebaikan. Kalau dalam bab dosa-dosa yang kita ada, yang kita je tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tinggalkan satu benda yang terlarang, and then nak tinggalkan satu, and then nak ubah cara fikir, and then nak ubah cara hidup secara drastik, dia akan buat kita akan lagi hunger, kita akan lagi lapar untuk nak buat benda tu. Okay, so itu sebab surah Al-Asr yang kita baca, Wal Asr, sebenarnya menceritakan tentang perubahan kehidupan manusia. Dan salah satu faktor perubahan manusia adalah faktor masa. Give times, bagi masa untuk kita untuk berubah. Dan aksir pada ayat tersebut, pada hadis tersebut adalah memberi erti yang besar sebenarnya. Kita nak satu perbaikan dalam kehidupan kita ni, tapi secara sikit demi sikit dan berkala dan berterusan istiqamah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar memberi 1001 erti dan ada perubahan, at least kalau tak banyak, sikit pun jadi yang boleh kita buat. Dan akhirnya kalau inilah Ramadan yang kali terakhir untuk kita benar-benar puas. Okey, itu saja. Selamat beribadah, selamat bertemu dengan Lailatul Qadar dan selamat Hari Raya. Okey, insya-Allah kita berdiri insya-Allah di atas selawat. Selawat panjang ke selawat pendek? Selawat yang mana? Ustaz. Okay, antara amalan yang cukup dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rindu dekat seorang kan, kita akan sebut-sebut nama dia. Tapi kalau rindu dengan Nabi adalah kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya duk cari apa selawat yang baca ni. Banyak selawat. Okey, sama-sama.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ramai. Salatullah lagi ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimin ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimin ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah salamullah Allah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Cukup ni. Aku keluar nak tekak ni. Okey. Insya-Allah. Alhamdulillah. Hadirin dipersilakan duduk. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Ketua Pusat Pengajian Sedaria Teknologi Dr. Muhammad Nazim Alias, diiringi oleh Penasihat Estate Management Society Dr. Muhammad Syazrin Ahmad Aziz untuk menyampaikan ceramah kepada panel jemputan kita. Dipersilakan. Dijemput moderator majlis untuk menerima cenderamata daripada Ketua Pusat Pengajian Urusan Hartanah.
Dr. Muhammad Syazwan Ahmad Aziz untuk menyampaikan juramata kepada Ketua Pusat Pengajian Surveyor Teknologi Dr. Muhammad Nazim Alias. Saya lagi. Nak end lah. End sekarang.